Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Perlu diketahui bahawa kewajiban hamba adalah redha terhadap segala keputusan yang telah diperintahkan untuk redha kepadanya. Kerana bukan semua, ada pembetulan terjemahan, kerana bukan semua segala sesuatu tanpa keputusan akan menjadi boleh atau kewajiban hamba adalah redha terhadapnya. Seperti redha terhadap kemaksiatan dan fitnah ujian orang-orang Islam. Menurut para sufi, para guru sufi, redha diibaratkan pintu Allah Ta'ala yang besar. Yang pintu untuk mendekati Allah. Orang yang memuliakan redha, maka dia akan dipertemukan dengan kecintaan yang paling penuh dan dimuliakan dengan pendekatan paling tinggi. Menurut Al-Imam Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, redha diibaratkan pintu Allah yang besar dan syurga dunia. Perlu diketahui bahawa hamba hampir tidak meredai Allah Ta'ala kecuali dia meredaikan. Dia meredainya. Allah Ta'ala berfirman radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan redha kepadanya. Dan mereka redha kepadanya. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq bercerita tentang seorang murid yang bertanya kepada gurunya, apakah seorang hamba mengetahui bahawa Allah Ta'ala redha kepadanya? Maka jawab gurunya, tidak. Bagaimana dia akan mengetahui hal itu padahal redha masalah gaib? Kata muridnya, dia mengetahui hal itu. Saya tahu. Gurunya berkata, bagaimana? Mungkin. Maka jawab muridnya, jika hatiku redha pada Allah, berarti saya tahu bahawa Allah Ta'ala redha kepadaku. Lalu kata gurunya, engkau benar wahai anakku. Dalam satu kisah disebutkan Nabi Musa AS pernah mengatakan, bermunajat pada Allah. Wahai Tuhan, tunjukkan diriku pada perbuatan yang apabila saya kerjakan, engkau redha kepadaku. Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, engkau tidak akan mampu mengerjakan hal itu. Nabi Musa AS menjatuhkan diri bersujud dan berdoa. Setelah itu Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai putra Imran, aku akan redha bila engkau redha terhadap keputusanku. Menurut Abdurrahman Ad-Darani, bila hamba meninggalkan syahwat, maka dia adalah orang yang redha. Menurut Ibrahim An-Nasr Abadhi, barang siapa yang ingin sampai ke tempat redha, maka kerjakanlah apa-apa yang telah dijanjikan Allah Ta'ala. Redha menurut Abdullah bin Khafif, redha terbahagi menjadi dua. Iaitu redha dengannya dan redha kepadanya. Yang dimaksudkan redha dengannya adalah memikirkan dan merenungkannya. Sedangkan yang dimaksudkan redha kepadanya adalah melaksanakan apa yang diputuskan. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, jalan orang yang menempuh menuju Allah Ta'ala lebih panjang. Yakni jalan latihan. Jalan ibadat. Sedangkan jalan orang yang waspada lebih dekat tetapi lebih sulit. Yakni mengerjakan dengan redha dan redha dengan keputusan. Menurut Ruwaim, yang dimaksudkan redha adalah seandainya Allah Ta'ala menjadikan neraka Jahannam di sebelah kanannya, dia yakni orang yang redha itu tidak akan memohon agar neraka Jahannam itu dipindah sebelah kiri.
Menurut Waqa bin Tahir, yang dimaksudkan redha adalah menghilangkan kebencian dalam hati, sehingga tak sedikit pun tertinggal di dalamnya, kecuali kebahagiaan dan kesenangan. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila Al-Imam Al-Qushayri menyatakan, redha kepada apa yang Allah Ta'ala putuskan itu wajib. Tetapi bukan dalam semua keadaan kena redha. Redha pada semua hukuman Allah, ketentuan Allah itu wajib. Tapi bukan semua perkara yang kita kena redha. Antara perkara yang kita tidak boleh redha, yang pertama ialah redha pada maksiat. Tak boleh redha dengan maksiat. Ini huraian yang kedua sebab kita sebut semalam. Apa maksud tidak boleh redha dengan maksiat? Artinya kalau seseorang itu diuji dengan maksiat, dia tak boleh kata saya redha dengan maksiat ini. Selamanya dia tidak redha, mencari jalan keluar, bermuhasabah diri untuk tidak berada dalam posisi maksiat. Yang kedua, tidak dibenarkan kita redha bila dia melibatkan ujian umat Islam. Yang ini musibah-musibah yang menimpa umat Islam. Kita tidak mungkin redha apa yang berlaku pada umat Islam di Palestin. Kita tak akan redha. Kita tak akan redha apa yang berlaku kepada apa sahaja kezaliman kepada umat ini. Apa sahaja bentuk kejahatan, penganiayaan. Kita tidak redha. Apa maksud tidak redha di sini? Secara umumnya apa yang Allah tentukan kepada kita, kita redha. Kerana semuanya baik untuk kita. Tetapi bila mana yang melibatkan maksiat, yang melibatkan bentuk kezaliman kepada umat, kepada manusia, kepada umat Islam, jiwa tidak redha ini untuk bertindak dengan pantas dan cepat bagi mengubah keadaan itu. Kalau seorang buat maksiat, dia mesti bertindak dengan pantas dan cepat untuk keluar daripada maksiat. Kerana tidak mungkin dia membiarkan dirinya mati dalam maksiat. Contoh kalau kita berada dalam rumah yang dipenuhi api, apakah kita redha dengan ujian itu? Ya, kita redha. Boleh saja kita melompat keluar daripada api tersebut, sedaya upaya. Atau kita merasakan mungkin sudah sampai waktunya. Apa yang berlaku ketika itu tak akan memudaratkan agama kita. Sebagaimana kalau kita sakit. Mungkin saja kita bergerak terus untuk bertemu doktor, hospital, obat. Atau mungkin kita memilih sabar. Ia tidak akan rosakkan agama kita. Tetapi kalau seorang terperangkap dalam maksiat, dosa, lalu dia kata tak apalah saya mati dalam maksiat, ia memudaratkan akhirat. Dia mesti keluar cepat daripada maksiat. Walau selangkah. Walaupun dia mampu hanya keluar selangkah daripada maksiat, untuk menunjukkan dia nak keluar. Dan ini berlaku pada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Dia nak bertaubat, nak keluar daripada maksiat. Dia tidak redha apa yang berlaku pada dirinya. Dia tanya pada seorang yang ahli ibadat tapi bukan faqih, maka jawabnya tak ada taubat, dibunuhnya. Sehingga dia bertanya dengan seorang yang alim yang berkata, ada taubat, tapi kena berhijrah. Akhirnya dia berhijrah. Tapi dia mati dalam perjalanan. Maka datang malaikat azab, kerana dia tak pernah buat baik. Datang malaikat rahmat, ingin mengambil rohnya, kerana dia niat nak buat baik. Maka datang lagi malaikat yang menjadi hakim antara kedua malaikat. Ukur jarak. Yang membezakannya ialah selangkah. Selangkah lebih dekat pada kebaikan. Artinya orang kalau berada dalam maksiat, dia tak boleh redha, Tuhan dah takdir saja penyambung nak buat macam mana. Tak boleh, awak kena keluar. Awak boleh berkata, Allah dah takdirkan saya miskin. Saya redha dengan cara ini. Mungkin. Kerana ini tidak akan memberi kesan pada agama kita. Miskin atau kaya, kita mati sama. Cuma kalau dalam bab tu engkau orang cela kita. Tetapi dalam bab maksiat, Allah mencela kita. Kalau tuan-tuan sakit, seorang kata, pergilah berubat. Awak ni tak berubat, dah lama sakit.
Tak, saya redha dengan sakit. Kalau orang kata, awak tak boleh macam tu. Cakap redha, kena berubat. Tak, saya pilih redha, saya tak nak buat. Orang akan cela saya, misalnya. Itu sakit lama tak berubat. Malas makan ubat. Culah makan ubat. Kalau doktor bagi ubat pun, dia buang je ubat. Ada orang kalau jenis, dia suka pergi klinik, ubat tak suka. Dia suka tengok muka doktor je. Doktor bagi ubat, buang. Tak nak makan dia. Tapi pergi. Dia dicela, doktor mungkin cela dia. Tapi apa yang dicelanya tak memuri mudarat akhirat dia. Tapi kalau seorang itu duduk dalam maksiat, dia penyambung, dia homoseks, dia lesbian, dia tak sembahyang, dia tak tutup aurat. Kalau dia kata, saya redha, Allah dah takdir saya begini. Maka pertama, perkataannya itu Allah murka. Allah tak suruh kita redha bab tu. Allah tak suruh. Allah berfirman, wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak pernah redha kekufuran hamba. Allah yang menentukan ni pun Allah tak redha benda tu. Tuhan tak redha benda tu. Allah memang suruh kita redha pada semua perkara. Tapi tidak dalam dua perkara ini. Pertama, maksiat. Tak boleh redha. Saya katakan saya kalau, ataupun orang macam kita kalau berada dalam maksiat, jangan redha dengan diri kita dalam maksiat. Saya redha lah Ustaz, saya tak semayang. Nak buat macam mana, dah ditakdirkan tak semayang. Saya dah ditakdirkan tak puasa. Saya memang ditakdirkan tak tutup aurat. Ustaz, daripada lahir lagi tak tutup aurat, Ustaz. Sekarang. Saya ditakdirkan tak tutup aurat. Ungkapan mungkar. Ucapan yang membahayakan akhirat kamu. Kalau dia pun kekal tidak bertudung, kekal tidak sembahyang, kekal tidak meninggalkan perkara yang Allah larang, maka cerita akhirat cukup panjang. Azab yang menanti cukup dahsyat. Sebab dia tak akan ada jawapan. Saya katakan dalam hal-hal berkait dengan duniawi, kalau seorang tu redha tidak bekerja, dia tak nak minta kerja, tak apalah saya redha jadi penganggur. Dia tak akan mudaratkan agama dia, melainkan mudarat pandangan orang pada dia. Pemalas, kata dia. Biarlah saya pemalas, saya pun tak minta duit awak. Saya dengan cara saya nak nganggur. Saya tak minta duit awak, mak saya pun tak marah, mak saya okey je. Kalau dia marah pun dia ulur juga duit. Tapi dia memilih untuk menganggur. Katakan, mungkin dia berkait dengan reputasi dunianya, tapi bukan akhirat dia. Tapi kalau dalam maksiat, seorang itu redha. Lalu mengatakan, inilah takdir Allah pada saya. Allah dah takdirkan saya mencuri. Macam mana? Allah takdirkan saya itu dan ini. Tak, awak kena keluar. Paling kurang awak rasa menyesal dan taubat. Kalau awak tak boleh buat lebih besar pada itu. Menyesal. Menyesal saya buat benda ni. Dia tak boleh ada rasa redha. Dan perkara yang kedua ialah yang melibatkan musibah umat Islam. Orang Islam dibunuh, kita kata tak apalah, kita redha je. Ustaz, orang Islam kena bunuh. Habis awak nak buat apa? Orang Islam kena penjara. Kita redha je lah dia kena penjara. Ini bukan caranya. Sebab itu umat Islam. Ini pejuang Islam Filastin. Bila tahu ada umat Islam di penjara, mereka berusaha untuk bebaskan penjara. Dan semalam sudah berlaku pembebasan. Yang di penjara puluhan tahun di penjara Israel. Dibebaskan. Kerana ada orang Islam yang prihatin musibah orang lain. Yang bagi setengah orang, kalau orang tu masuk penjara, dia peduli apa? Yalah, masuk penjara bukan saya. Kalau kena giliran dia, baru kiamat. Tapi orang Islam sebenar, dia tak tunggu musibah tu kena pada dia. Musibah kena pada umat Islam, maka ia isu dia. Saya tak akan redha melihat orang Islam berada musibah. Saya akan cuba, saya akan buat sesuatu untuk membebaskan umat Islam. Demikian juga perkara-perkara yang melibatkan muqaddasat, tempat-tempat mulia umat Islam. Bila kita dengar masjid dirobohkan, apa kata kita redha? Redha lah Ustaz, masjid kena roboh. Saya tak akan redha. Saya akan buat sesuatu sehingga hak saya dikembalikan, hak umat Islam dikembalikan. Baitul Maqdis diceroboh, redha Ustaz. Bukan takdir. Tak, saya tak akan redha. Kerana Allah tak suruh saya redha dalam hal itu. Kalau mereka menceroboh Baitul Maqdis dan mereka ingin mengambilnya, maka saya pertahankan nyawa saya. Pertaruhkan nyawa saya. Saya akan buat segala sesuatu.
Saya tak mungkin duduk diam di sini dan redha tak apa. Tuhan dah takdir. Baik tu makdir sebenarnya ada di tangan dia. Tidak. Saya tak akan cakap macam tu. Kan ini mihan, ini ujian besar pada umat Islam. Kalau orang ceroboh Madinah, Al-Munawwarah, saya tak akan redha. Saya tak akan redha, takdir. Tak akan. Tadi itu bukan yang Allah suruh kita redha. Jadi kita kena faham. Dan isu yang Allah suruh kita redha. Dan isu yang Allah Ta'ala kata, jangan kamu redha. Dari sudut, perlunya kita buat sesuatu. Baik, ini yang dimaksudkan dengan apa yang kita bacakan. Redha secara umum, ya. Tapi pada dua perkara, tak. Ada maksiat. Dan pada perkara melibatkan umat Islam. Dan juga perkara yang bersangkutan dengan agama kita. Kemudian kata para ulama, redha ialah pintu Allah yang besar. Babullahil a'zam. Baik, apa maksud pintu Allah? Siapa pun yang mula nak kenal Allah, siapa pun yang mula nak dekat dengan Allah, maka redha asas dia. Bahkan kata mereka, redha itu pintu Allah dan juga syurga Allah di dunia. Pintu nak masuk ke akhirat ialah redha. Manakala syurga duniawi itu redha. Dia dah sebut tentang apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Orang-orang yang redha dengan firman-Nya, wabashshiril mukhbitin. Berilah khabar gembira kepada orang yang redha. Allah menyatakan, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan kurniakan kepada orang yang redha ini kehidupan yang bahagia. Ai sa'adah. Sebab dia redha. Tetapi bila kita sebut tentang kehidupan kita, kehidupan kita kat dunia ni tak boleh terlepas dari 5 perkara. Tak boleh lepas. Siapa pun kita. Yang pertama, kita namakan sebagai makmurat, perintah. Perintah-perintah Allah. Yang kedua, kita namakan sebagai manhiyat, larangan-larangan Allah. Yang ketiga, kita namakan mubahat, benda-benda yang diharuskan. Dan yang keempat, kita panggil nikmat yang menyenangkan. Kita akan lalui benda ni, nikmat yang menyenangkan. Nikmatun muladzah. Dan yang kelima, balaya mu'limah, musibah yang menyakitkan. Dalam kehidupan kita ini 5 perkara kita menghadap. Perintah, larangan, perkara yang diharuskan, nikmat yang menyenangkan atau musibah yang menyakitkan. 5 ini para ulama dia bahagikan pada 2 kategori. Kategori pertama dipanggil ad-diniyah. Kategori agama. Allah memerintahkan kita dalam kategori agama ni melibatkan perintah, larangan yang diharuskan. Setiap hidup kita perlu lihat apakah ini perintah, apakah ini larangan, ataupun apakah ini yang diharuskan. Yang kedua dipanggil kauniyah, iaitu kehidupan di dunia. Yang kita sebut 2 tadi, iaitu nikmat yang menyenangkan, nikmatun muladzah, dan balaya mu'limah, atau musibah yang menyakitkan. Bila Allah SWT ajar kita redha, pertama redha pada segala perkara agama. Perkara agama yakni perintah dan larangan Allah. Bila kita lihat, tadi saya katakan secara umum kehidupan kita akan menentasi 5 perkara ini. Dan kita diperintahkan redha. Apa yang kita diperintahkan redha yang merupakan pintu Allah terbesar dan syurga Allah di dunia? Yang pertama tuan-tuan dalam bab agama, diniyah. Maka kita diperintahkan untuk redha semua pensyariatan Allah. Sebab itu kita berkata dalam doa kita lepas azan, atau doa di pagi hari atau di petang hari. Bahkan ia merupakan tanda kelazatan iman. Yang kata Nabi SAW, siapa yang berkata, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang cakap macam ni, dia akan masuk syurga. Lepas subuh kita cakap doa, petang. Atau kita menyebutnya selepas jawab azan. Sebut raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan, ataupun wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya redha
Allah Tuhan saya. Dan saya redha Islam agama saya. Redha. Dan saya redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi saya. Dalam makna redha ini yang disebut oleh Nabi SAW. Zaka ta'mal iman man radiya billahi rabba. Bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Telah merasakan kemanisan iman orang yang mengatakan bahawa dia redha Allah Tuhannya, Islam agamanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Apa maksud kita sebut redha? Katakan tadi bahawa dalam hal agama kita diperintahkan redha dengan segala pensyariatan agama. Tuan-tuan, Allah syariatkan sembahyang, tuan-tuan kena redha. Dengan maksud jangan, kenapa pula kena sembahyang? Kenapa pula kena puasa? Redha pada semua syariat Islam. Semua. Tak ada satu pun yang kita nak sanggah. Allah mengharamkan riba. Tuan-tuan kena redha. Ini hukum Allah, bukan hukum fulan bin fulan. Kenapa pula tak boleh riba, Ustaz? Ni riba lah, kita nak untung, bla bla. Tak, awak kena redha sebagai seorang Islam. Allah mengharamkan zina, maka awak kena redha hukum tersebut. Allah mewajibkan kita menutup aurat. Ini bukan fulan bin fulan suruh kita tutup aurat. Bukan ustaz tu, ustaz ni, bukan. Maka awak kena redha. Ustaz, saya kalau tutup aurat, saya rasa bukan saya yang sebenar. Kalau buka aurat, saya yang sebenar. Saya tak nak hipokrit. Hipokrit tak redha. Awak kena redha, ini hukum Allah. Awak suka ke tak suka, ini hukum Allah. Ini fasal pertama, kita membina redha kita. Semua hukum hakam pensyariatan tuan-tuan kena redha. Antaranya ialah bila Allah Ta'ala yang mengharuskan poligami. Tuan-tuan kena redha. Sebut dia poligami, bulak mata. Tunggu melalak mata. Keadaan jiwanya sifat tidak redha. Ya tak kisah. Bab poligami jangan sebut. Ngamuk. Ini orang tidak redha. Ini syariat. Ini bukan ustaz punya cakap. Sebut je poligami dia pun tengok. Dia pun tengok suami dia. Oh, tak ibu. Tapi ini jiwa yang ada masalah. Jiwa yang tidak tunduk syariat. Dia kena redha. Masalah dia nampak suami tak layak. Itu cerita lain. Poligami tu. Dia orang cuba buruk-burukkan syariat ini. Dengar je orang nak poligami, orang tu layak, dia pun buat mulut. Dia kata ni sondo, ni perampah. Dia marah pula orang yang nak poligami tu. Marah. Kata ini apa masalah hati dia? Apa masalah jiwa dia? Ini syariat Allah. Yang nak marah sampai mata lain macam, apa muka lain macam. Kata ini orang yang tidak redha dengan syariat. Dia tidak redha. Bukan kita kata, kalau macam tu kena suruh suami kahwin ke? Bukan. Awak lebih tahu suami awak layak ke tak layak. Dan suami awak pun tak payah untuk minta izin awak. Kalau awak nak bantah atas asas suami awak, bukan atas asas poligami. Dia cerita sekarang tuan-tuan. Dia orang marah syariat ini. Oh, dia akan tentang lawan. Sebut je moyang. Setan mula masuk. Syaitan dia dah masuk. Dia dah hilang dia punya tu. Dengar je suami kata nak poligami, ceraikan saya. Dia dah bawa perkataan haram dia. Dia akan menuntut cerai, hukumnya haram. Dan tak ada satu pun syariat menyebut. Bila suami nak poligami, maka kena minta cerai. Ini kebodohan yang tak boleh diajar. Tak boleh diajar di kuliah subuh, tak boleh ajar di kuliah maghrib. Tak boleh kita nak ajar dia. Tapi demikian orang meredai benda tu masuk dalam hati dia. Dan saya katakan kalau seorang tu kata, suami dia tak layak. Menantu saya tak layak. Anak saya tak layak. Apa pun tuan-tuan sebut. Tuan-tuan cuba kecilkan dari maksud penentangan tadi. Jangan besarkan. Sehingga melibatkan orang lain juga yang layak. Kecilkan. Saya nampak Ustaz, anak saya tak boleh. Anak saya nak poligami, saya tak izinkan. Saya bukan marah poligami. Saya nampak dia masalah. Sebab seorang dah diabaikan. Bagaimana mungkin nak beri tanggungjawab yang kedua? Saya tak melihat kemarahan saya pada poligami. Tapi pada individu ini. Tuan-tuan kena narrowkan ataupun sempitkan dari sudut apa yang tuan-tuan tak suka. Tapi benda tu boleh dibaiki pulih. Kalau awak boleh jadi baik, saya okey. Tak. Saya tak kira. Sampai kiamat memang awak tak boleh. Ini kebodohan syariat. Dan ini jiwa tidak redha. Kerana ia akan membuka ruang yang aneh tuan-tuan. Manusia
Kita kalau cerita bab poligami, ya sensitif. Contoh kalau cerita bab zina, orang dengar biasa je. Tak ada orang nak marah berzina. Biarlah ramai mana remaja berzina, ramai mana orang tua berzina. Okay. Kita sekali kata, akhir zaman Ustaz, nak kiamat. Bila cerita dia poligami, kiamat dia. Dia kiamat. Dah. Tak boleh. Tak dengar nak marah ni. Esok tu tak datang kuliah subuh. Marah dia. Bukan tempat ni lah. Ni kat lain ni. Madagaskar. Dia punya kemarahan. Ini perlu kita rawat. Kerana orang ini dalam hati tidak ada jiwa redha pada syariat. Dan ini syariat. Oh, dia kata lelaki tu kuat nafsu lah nak kahwin lagi. Oh, lelaki tu. Kata kenapa nak mempermainkan syariat? Dia kuat nafsu ke dia nak apa? Itu hal syariat yang dibenarkan. Tapi yang kahwin seorang tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Oh, itu lain saya. Itu cinta. Oh, tak ada nafsu. Bila kahwin dua dia ada nafsu. Bila kahwin seorang, itu cinta. Murni, dipertahankan. Ini kebodohan dalam menjustifikasikan nilai sesuatu. Kita bercakap, ini syariat. Contoh saya nak sebut, poligami ini syariat. Kalau tuan-tuan nak tunjuk kemarahan, ada sebahagian. Bukan tuan-tuan, puan-puan. Puan-tuan, okey. Puan-tuan senyum. Yang biasa tidur, tak tidur. Itu tuan-tuan. Ini puan-puan ni, puan-puan. Ini nasihat agama. Jangan tunjuk protes melampau. Jangan. Kita tak akan selamat daripada kemurkaan Allah. Saya kata kalau tak setuju, sempitkan ruang tadi. Jangan sampai nampak poligami tu, nampak dia ni. Pak suami saya subuh tak semayang. Payah ibadat. Nafkah tak cukup. Ibu nak ceritakan dulu. Ni saya tak setuju. Tapi kalau suami saya berubah, Ustaz. Berubah. Baik, saya setuju. Jangan beri full mark ataupun full stop. Kalau suami saya je, memang tak layak sampai kiamat. Ini kebodohan juga. Baik, apa sebab awak kata suami awak tak layak? Sebab suami saya tak layak, nafkah tak cukup. Lagi? Sebab saya rasa dia bini. Baik, kalau dia boleh berubah. Ustaz masukkan dia dalam kursus Ustaz, poligami. Ustaz ubah dia. Ustaz ajar dia tanggungjawab. And then dia bersedia berubah. Awak setuju? Tak setuju juga. Mana awak yang tolak syariat? Awak bukan lagi tolak suami awak. Awak tolak syariat. Suami awak buktikan sangat baik. Dia selalu minta duit dengan awak kan. Baik. Dia kata dia nak kahwin. Ustaz nak ambil dia, Ustaz nak didik dia. Mulai hari ni awak jangan ambil duit bini awak. Awak bekerja sungguh-sungguh. Dia pun kerja sungguh-sungguh. Mulai hari ni awak jaga solat. Awak datang kuliah. Isteri dia Ustaz, dia kuliah pun tak pergi. Nak bimbing agama macam baik. Saya beri dia datang kuliah. Penuh kuliah saya ni. Penuh datang kuliah. Didik dia. Duduk sah depan. Dia pun jadi Bilal. Dia pun sekian. Saya kata dia dah berubah. 80% daripada perangai yang awak sebut. Boleh tak boleh? Tetap tak boleh. Awak tidak reda dengan syariat. Maka saya full stop dengan awak. Jadi saya kata kalau awak tolak poligami, maka awak berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan saya. Jadi siapkan soalan tu. Kalau saya katakan awak tak setuju suami awak, dalam situasi itu, kalau dia boleh berubah positif, apakah awak setuju? Dia pun tengok atas bawah Ustaz ni macam-macam. Berarti dalam hatinya berpenyakit. Fi qulubihim marad. Fazadahumullah marada. Dek penyakit itu ada dalam hati, Allah tambah lagi sakit dia. Kata bila kita sakit hati dengan syariat, ingat Allah akan tambah penyakit itu. Yang tuan-tuan sakit hati dengan syariat itu kenapa? Kalau sakit hati dengan syariat, dan ini semua syariat. Kita cerita bab sembahyang, puasa, zakat, haji. Kita cerita bab poligami, ini semua syariat. Maka tidak bersetuju dengan syariat, berarti tidak redha dengan apa yang Allah putuskan secara syariat. Dan kita jelaskan lagi bahawa kalau tuan-tuan tak setuju secara individu, sempitkan. Dan kalau dia bersedia berubah, tuan-tuan akan kata, saya okey. Kalau dia betul nak berubah, saya okey. Saya tak ada masalah. Sebab saya bukan tentang poligami. Saya cuma lihat dia. Tapi bila dia lah meletakkan dirinya pada level yang layak, saya akan bagi. Saya tak bagi anak saya nak motor. Sebab apa? Saya memang dia jatuh sekian. Tapi kalau dia dapat pengiktirafan JPJ, dia layak naik. Tiba-tiba kita, saya tak bagi dia naik. Itu yang teruk. JPJ beri anak saya lesen, berarti diberi izin anak saya naik motor ke mana pun. Ibu saya masih tak nak bagi. Berarti yang teruknya siapa?
Jadi ketidakpercayaan kita itu asasnya kerana hawa nafsu. Bukan lagi kerana rationality dan sebagainya. JPJ bagi lesen pada anak saya naik kereta. Takkan saya tak berani kalau ayah saya nak pergi mall. Tak boleh, ayah tak kasih. Kau ni bukan pandai bawa kereta. Ya, saya dah dapat lesen, JPJ kasih. Dah dapat lesen. Tak kira JPJ tu bukan tahu sangat. Kalau sampai dia kata JPJ tu bukan tahu sangat. Yang buat undang-undang. Kita kata, dia ni tahap. Dia tak boleh terima pemikiran dia. JPJ dah bagi lesen. Artinya JPJ bagi lesen. Dia bukan boleh pergi ke mall. Dia boleh orang satu Malaysia dengan lesen. Walaupun kita tak boleh terima benda tu. Tapi itulah di sijilnya. Dan sebab tu kita sebut tentang redha pada syariat. Asas syariat, itu syariat. Kalau tuan-tuan benci tak suka. Pada ruang yang sempit. Orangnya. Dan jangan menghala kebencian tu pula pada orang lain. Kerana yang melakukannya Rasulullah SAW. Dan semua para Nabi. Alaihissalatu wassalam. Kalau orang kata ustaz yang poligami dia tak setia dengan isteri. Awak jawab benda tu di hadapan Rasulullah. Apakah awak kata Rasulullah suami yang tidak setia? Abu Bakar suami tidak setia, Umar suami tidak setia, Uthman suami tidak setia, Ali suami tak setia, awak subuh pun tak setia. Dan cakap banyak. Ini orang-orang yang setia kepada Allah. Pada hukum Allah. Dia main satu naratif. Yang kahwin seorang ni betul-betul setia dengan isteri. Yang kahwin dua tak setia. Tak setia, ini orang sekian-sekian. Saya katakan ini semua, ini hatta Nabi Isa turun dia berpoligami. Untuk buang satu naratif yang rosak. Yang membuka pintu zina yang banyak. Yang buka pintu maksiat yang lain. Sehingga dia lupa. Ditutup satu pintu halal, 70 pintu maksiat terbuka. 70 pintu maksiat. Akhirnya apa berlaku? Cerai. Bagi dia cerai lebih dia suka daripada poligami. Itu bagi orang-orang yang saya katakan buta syariat. Ini buta yang tak boleh dirawat. Ya, kalau buta yang biasa-biasa tu boleh kita bagi pakai spek. Ini buta daripada asal, tak ada ubat. Dia tu dia berjalan sampai masuk pergi buta. Maka ini kita sebut redha pada syariat. Dan yang kedua ialah redha pada ujian-ujian dan nikmat. Ujian-ujian yang kita dapat, maka kita belajar untuk redha. Ini dua asas bila kita bina redha kita. Saya sebut tadi pertama 5 perkara. Kemudian pembahagian 2. Ini semua bentuk istilah je. Bentuk kita kata lafaz. Ada yang memberikan bahawa manusia akan melalui 5 perkara dalam hidup. Perintah, larangan yang harus, nikmat dan juga ujian. Dan mereka bagi pula dalam bab 5 perkara ini ada bahagian agamanya, ada bahagian kauniyah dunianya. Bahagian dunia ialah nikmat dan musibah. Semua orang akan kena nikmat dan musibah. Bahagian agama pada orang yang faham agama. Dia faham ini ujian Allah Ta'ala. Mereka dia tak ada agama. Maka dia menunggu pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini pintu redha seorang hamba. Dan ini maksud yang saya sebut. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku redha. Engkaulah Tuhan yang menguruskan semua ini. Semua yang datang dari Allah, saya redha. Walaupun hak nafsu saya tak boleh terima. Dan bila setengah perempuan hari ini, dia kata lelaki dan perempuan sama lah. Sama. Allah sebut dalam Quran. Walaysa dzakaru kal unsa. Lelaki tak sama dengan perempuan. Dia kata tak, sama. Baik, awak disebut sama ni golongan yang memperjuangkan hak kesamaan jantina. Baik, sama sebut mana awak nak? Kerana setiap lelaki dan perempuan daripada biologinya sudah pun berbeza. Dah berbeza. Nak sama dari sudut mana? Kalau sama dari sudut hak untuk tidak dizalimi, ya, betul. Tak ada orang boleh dizalimi hatta binatang. Hatta menzalimi seekor bernama babi pun tak boleh. Tak boleh menzaliminya. Menzalimi binatang yang sunat dibunuh, lalu kita zalim dengan mencincang juga tak boleh. Dan semua orang maklum benda ni. Dari sudut apa yang seorang tu berkata lelaki dan perempuan sama. Maksud mereka sama, dari sudut hak. Kalau dalam rumah tangga, sama-sama boleh keluar ikut suka dia, tanpa meminta izin suami dia. Jadi itu tak sama. Dalam bab aurat, tidak sama. Dalam bab ibadat, kita dalam bab sembahyang, ada benda kita tak sama lelaki perempuan. Perempuan tak boleh sebut amin kuat. Lelaki yang akan sebut amin kuat. Perempuan tidak mengangkat suaranya ketika solat.
Perempuan ketika mana dia sujud, lain daripada lelaki sujud. Ada perbezaan. Perempuan dia sujud bak harta pusaka, ada perbezaan. Dia kata, tak, kita nak sama. Lelaki perempuan sama banyak dapat. Tak boleh. Tak sama ini bukan maksud tidak adil. Apakah kita definisikan sama itu adil? Adil ialah sama. Sama banyak. Tak. Itu tidak secara mutlak. Dalam definisi adil, para ulama menyebut letak sesuatu pada tempat dia. Maka itu adil. Kalau seorang suami meninggal dunia, isteri dapat berapa? 1/4 atau 1/8. Kalau seorang isteri meninggal dunia, suami dapat berapa? 1/2 atau 1/4. Kenapa tak sama? Kami nak persamaan. Allah kata tak akan sama. Maka lihat rahsianya. Walaupun kita lebih melihat pada penyerahan Allah pada Allah. Tapi kalau dia nak argumen kita, nak arguing. Perempuan kata, kenapa harta pusaka kita orang tak sama dengan lelaki? Bila suami meninggal, kita dapat sikit. Kita meninggal, suami dapat banyak. Bukankah kita suami isteri? Itu sebab kerana tanggungjawab berbeza. Suami memberi nafkah, isteri menerima nafkah. Kalau awak dapat 1/8, kemudian awak kahwin lagi, awak akan diberi nafkah. Suami pula, dia dapat 1/4, katakan, atau 1/2 dalam situasi tak ada anak. Kalau dia kahwin, dia masih terus menafkahkan. Perempuan secara hukum, tak ada satu pun perempuan yang wajib mengeluarkan wangnya, melainkan pada zakat. Dia tak perlu keluar pada hukum nafkah. Bacalah hukum fiqh mana, tak ada seorang pun dikatakan perempuan wajib keluarkan nafkah. Pada suaminya, pada anak-anaknya. Bukan. Itu bukan hak dia. Kenapa dia tak minta sama? Biar suami pun tak wajib nafkah. Perempuan dalam bab benda dia rasa rugi, kenapa tak sama? Bab dia untung, dia pun buat diam, tak cakap apa. Ini perempuan yang tak ada agama. Awak nak suruh sama, baik ginilah. Kahwin ni yang wajib beri nafkah suami. Yang beri mas kahwin pun suami. Awak nak sama, jadi suami tak payah beri nafkah. Sebab awak pun tak bagi nafkah. Jadi, masing-masing, buat amal-amal, belalang kupu-kupu. Makan ramai-ramai, bayar suku-suku. Jadi, saya nak makan, saya bawa balik sini nasi goreng ayam saya. Awak nak makan pattaya, awak boleh pattaya awak. Kalau awak tak bawa balik, awak ke bulu suruh awak. Saya tak peduli. Sebab masing-masing duit sendiri. Ini kan rumah tangga. Kalau cerita sama. Suami diberikan tanggungjawab, awak kena beri nafkah pada isteri awak. Sewa rumah awak kena bayar. Api air awak kena bayar. Itu tanggungjawab awak. Baik, kalau awak cerita bila bab rasa rugi nak sama. Baik, nanti api air pun pakat bayar semua. Tak ada istilah siapa pun yang bertanggungjawab. Akhir jadi kita macam masyarakat orang kafir. Tak ada rumah tangga. Mereka tak nak kahwin. Kita katakan tidak mahu berkahwin dalam situasi masyarakat di barat sekarang. Masyarakat bukan Islam. Kerana mereka tidak mahu mengambil tanggungjawab. Dan mereka sentiasa arguing siapa lebih bertanggungjawab. Dan perempuan merasakan mereka seperti lelaki. Akhirnya tak ada nak kahwin. Cuma nak kawan je. Kawan. Just be friend. Jadi kawan. Tapi keluar anak 2 orang, 3 orang. Namun kawan. Tak ada komitmen apa-apa. Akhirnya rosak masyarakat. Islam aja. Ada benda perempuan dapat sama. Ada benda tak sama. Tapi bukan itu makna kezaliman. Kesesuaian. Hak dan sebagainya. Baik, ini syariat. Oleh sebab itu bila kita faham tentang asas syariat, kita tahu dalam syariat itulah keadilan. Bukan dalam apa yang kita nak. Setengah ulama menyatakan, Allah, kita tak mungkin redha pada Allah kalau Allah tak redha pada kita. Sebab dalam Quran Allah mulakan dengan dirinya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya, mohonlah supaya Allah redha pada kita. Maka dengan ini, kita akan sentiasa redha dengan Allah. Tetapi bukan kita yang memulakan redha dengan Allah. Kita tak mampu. Melainkan Allah yang ilhamkan kita redha. Kan itu kita doa, ya Allah, Allahumma raddini biqada'ika. Ya Allah, jadikan aku sentiasa redha dengan apapun ketentuanmu. Apapun ketentuanmu, jadikan aku redha. Maka dengan sebab itu Allah redha. Sama juga, tuan-tuan sekalian. Bukan kita bertaubat sehingga Allah menerima taubat kita. Tapi Allah yang memberikan kita taubat untuk bertaubat, dan Allah pun terima taubat kita. Maksudnya semuanya datang dari Allah. Kullu min indillah.
katakan semua kurnia itu datang dari Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikian kurniaan Allah yang Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Redha, benda yang hebat, Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Sebab itu kita minta, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang sentiasa redha pada perkara yang aku suka dan perkara yang aku tak suka. Pada perkara yang aku tahu, pada perkara yang aku tak tahu. Pada perkara yang aku inginkan atau pada perkara yang aku tidak inginkan. Jadikan redha. Setiap kita, saya dan tuan-tuan, ada benda kita tak suka kau berlaku pada kita. Ya. Ada benda yang kita suka, kita pun bercakap gagah sikit bunyi dia. Ada benda kita tak suka, cakapnya lemah, lembut sikit. Tentang kita nak Allah beri pada kita redha pada semua hal. Pada benda saya tak suka. Tapi saya tahu itu hak dia. Saya tahu itu hak dia. Mudah-mudahan Allah jadikan saya redha. Kadang-kadang kita bergaduh orang, berbalah orang. Bila berbalah, kita pun tak nak beri semua dengan dia. Tapi kita tahu ada benda dia berhak dapat. Ada benda berhak dapat. Tapi bila kita gaduh orang, tiba dia beri salam kat kita. Assalamualaikum. Ikut marah saya tak nak jawab. Tapi syariat ajar saya jawab walaupun saya benci dia. Saya kata waalaikumsalam. Saya lihat orang-orang yang jiwa redha, dia lawan kebencian dia. Kalau tuan-tuan tak suka orang, dia beri salam, tuan-tuan jawab atau tidak? Saya ustaz tak jawab. Berarti tuan-tuan berdosa dengan Tuhan. Saja-saja dia boleh beri kita satu benda yang kita akhirnya berdosa kepada Allah. Kita tak ada sebab untuk tak jawab salam hanya kerana kita tak suka dia. Maka ini tanda kita tidak redha dengan hukum syariat. Hukum kata orang beri salam, tuan-tuan kena jawab. Itu hukum. Jadi saya, kalau ada orang saya kata saya tak suka dia, kerana perbualan peribadi dan sebagainya, tiba dia datang, Assalamualaikum. Saya akan kata Waalaikumsalam. Kerana saya redha dengan syariat. Walaupun jiwa saya marah. Ini bukan boleh jawab saya, ini bagi penumbuk je ni. Terang gitu. Tapi kita ikut syariat. Sebab tu, orang Islam bila berperang dengan orang kafir. Sebab bila dalam peperangan ketegangan memuncak. Memuncak ketegangan. Namun umat Islam tetap diminta supaya menjaga peraturannya. Jaga peraturan. Bila datang orang kafir ke negara Islam, sebagai wakil ataupun diplomatik, kita tak boleh mengapa-ngapakannya. Itu peraturan. Kita tak akan apa-apakannya. Sebab dia datang sebagai pegawai diplomatik. Kalau kita nak marah Yahudi, apa yang mereka buat. Tapi kita tidak boleh bila kita jumpa mana-mana Yahudi, lalu kita membunuhnya. Itu tak boleh. Sebab kebencian kita biar tahu di mana nak diarahkan. Kita arahkan di medan perang, bukan di sini. Bukan saya jumpa Yahudi, saya pun kita pakat kumpul tumbuk. Bukan begitu. Fitnahnya besar. Kita diminta sebagai jaga kemarahan kita. Kerana ini hukum Allah, syariat. Sebab itu Nabi SAW dikunjungi Yahudi. Bukan Rasulullah tak kenal perangai watak Yahudi. Tapi dalam tahap itu Rasulullah tak diizinkan buat benda itu. Datang ketua munafikin. Nabi tahu ini munafikin. Tetapi Rasulullah SAW menjaga muamalah dengan munafikin ini. Walaupun kalau ikut apa yang mereka kata pada Nabi SAW cukup besar. Tapi oleh kerana hukum muamalahnya begitu. Rasulullah menahan sampai waktu Allah perintahkan. Ini yang kita sebut redha pada syariat. Kita nak marah macam mana syariat mengatasi kemarahan kita. Yang saya sebut contoh tadi lah. Kalau kita marah ke orang, dia bagi salam, kita pun tak nak jawab. Kita berdosa. Melainkan tuan-tuan tak jawab kerana alasan syarak. Sebab ada waktu kita tak boleh atau kita boleh tak jawab salam atas alasan syarak. Maksudnya kalau apa pun saya nak buat atas alasan syarak. Bila seorang tu beri salam, saya tak payah jawab. Misalnya, dia beri Assalamualaikum. Misalnya kalau bagi seorang perempuan, bila salam itu mendatangkan fitnah bagi dia. Dia perempuan nak dara lawa, tiba datang lelaki. Ni cara nak mengorak. Assalamualaikum. Kau ni lain dulu. Dia boleh tak jawab? Kalau dia jawab, dia buka laluan untuk lelaki ni memfitnah dia. Stop. Kenapa? Ini salam lelaki pada perempuan yang menimbulkan fitnah. Allah mengilang-ilangkan lelaki itu beri salam pada sejumlah perempuan. Aman fitnah. Atau diberi salam pada seorang perempuan yang aman fitnah. Perempuan ni dah tua. Tak ada apa-apa hidden. Assalamualaikum. Okay. Tapi saja dia usik anak-anak dara. Tengok dara pakai tudung labu. Assalamualaikum. Tak jawab dosa tau. Dia buat dosa daripada pagi tak kira ni.
Dia pun agui ni. Tentang ini boleh. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebut dalam beberapa keadaan tak perlu dijawab salam bila menimbulkan fitnah agama. Tapi yang kita contohkan tadi kalau hanya kerana kebencian peribadi kita, kekal jawab salam. Tapi kerana syarak, ya ada alasannya. Kata Abu Ali Daqqaq, seorang muridnya tanya dia, Tok Guru, boleh tak kita tahu Allah redha kita atau tidak? Kata Abu Ali Daqqaq, tak tahu. Ini gaib. Kata murid ini, bolehlah. Macam mana? Bila saya redha Allah, saya tahu Allah redha saya. Allah sebut dalam Quran. Sama juga bila kita nak tahu Allah sebut nama kita. Bila kita sebut nama Allah. Macam mana kita tahu? Allah sebut dalam Quran. Fadhkuruni adhkurkum. Kamu sebut aku sebut kamu. Kalau kamu sebut aku sebut kamu. Kalau tuan-tuan Ghalib menyebut nama Allah, maka Allah sedang menyebut nama kita. Itu kemuliaan menyebut dan berzikir nama Allah Ta'ala. Satu hari Nabi Musa AS bermunajat, Ya Allah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang engkau redha. Engkau redha. Allah kata, wahai Musa, kamu tak mampu. Nabi Allah Musa terus tunduk sujud berdoa, Ya Allah, beritahulah aku nak. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Musa, wahai Musa, ya aku beritahu. Amalan yang paling aku redha sekali, bila engkau redha dengan segala keputusanku. Keputusan Allah pada kita, saya sebut tadi ada dua. Satu, keputusan Allah berkait dengan perintah-perintah agama. Itu keputusan Allah. Tuan-tuan kena terimalah. Semayang tu wajib. Zakat tu wajib. Riba tu haram. Rasuah tu haram. Tak payah nak kona-kona kat mana. Maka terima. Itu keputusan Allah. Yang kedua, keputusan Allah itu ialah takdir pada kita. Ujian-ujian yang berupa musibah. Terima musibah-musibah tersebut. Dengan cara yang Allah ajar pada kita. Itu kata ulama, bila mana kita kena musibah, maka 3 perkara kita kena buat. Kalau tuan-tuan kena musibah, saya kena musibah. 3 perkara kita kena buat. Apa dia? Yang pertama, redha. Jangan wasangka buruk pada Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, bila ada seorang lelaki berkata, Ya Rasulullah ausini, pada Rasulullah wasiatkan pada saya, beri saya satu pesan. Kata Nabi SAW, La tattahimillah fi syai'in min qada'ihi. Jangan kamu berwasangka buruk pada Allah pada sesuatu yang Allah tentukan pada kamu. Allah tentukan pada kita sesuatu, jangan kata Allah tak sayang saya, Allah tak suka saya. Jangan kamu tattahim, menuduh Allah bukan-bukan. Jangan tuduh Allah. Bila satu ujian pada kita, pertama, terima dia. Jangan tuduh Allah. Yang kedua, jangan salahkan manusia. Keluarkan daripada menyalahkan orang. Keluarkan. Kita mungkin salahkan orang tu untuk mengajar dia. Tapi bukan untuk melepaskan kemarahan kita. Oh, dia salah, bukan saya. Jangan salahkan orang. Keluarkan orang. Lihat diri kita. Dan yang ketiga, terus mengadu pada Allah sungguh-sungguh. Mengadu pada Allah. Doa pada Allah sungguh-sungguh. Itu penyelesaian dia. Dan bila kita ambil contoh mudah. Anak kita pegang cawan, pegang gelas, mahal tu. Cawan kita cawan pusaka. Kita minum air teh, cawan tu je. Cawan lain kita tak minum. Orang tua-tua dulu, dia ada cawan khas dia. Ini turun-temurun ni. Tiba anak pegang jatuh, pecah. Uish, Allah ni. Itu takdir Allah. Kita terima. Nak marah anak? Jangan salahkan dia. Tuan-tuan boleh tegur dia lain kali bawa tu elok-elok. Jalan mata tengok. Tapi melampau tuan-tuan marah orang, menyalahkan dia, salah. Tak boleh. Allah uji kita dengan takdir kita. Kita tahu ini dah sampai ajal cawan kita ni, gelas. Tapi kita duduk marah anak 5 tahun tak habis lagi ni. Sebab dipecahkan gelas kita. Maka ini menyebabkan kita tak boleh keluar daripada ujian. Kita sebut tadi kaedah kedua, jangan salahkan orang. Tuan-tuan boleh tegur dia untuk didik untuk lain kali. Lain kali, abah nak beritahu. Dia buat cawan ni. Itu je yang besar. Tapi dah pecah-pecah lah. Kita tak salahkan dia dengan melampau.
Sampai dia terus terbawa-bawa kemarahan kita. Dia bukan fikir kesalahan dia fikir marah kita pada dia tak habis. Ini kena memecahkan cawan. Yang ketiga saya katakan, minta dengan Allah, doa. Antara doa paling mudah yang Allah ajar kita, Inna lillah, yang kita sebut, Allah ma'jurni fi musibati, beri pahala pada ujian, ganti aku lebih baik. Ganti lebih baik. Kalau ujian tu lebih berat pada bicara biasa kita, maka terus berdoa dengan panjang lebar dengan Allah. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbi wa rabbul mustad'afin. Sehingga akhir doa. Dipanggil munajat. Tuan-tuan, bila kita kena ujian 3 benda kita buat, Allah akan keluarkan kita lebih cepat daripada apa yang kita fikir. Pertama, jangan wasangka buruk pada Allah. Terimalah takdir tadi. Atau dengan lebih tepat, terimalah takdir tadi dengan maksud jangan wasangka buruk pada Allah. Yang kedua, jangan salahkan orang. Jangan tu kita letakkan benda yang berlaku pada kita, dia. Ustaz, saya ni gagal berkahwin sebab dia. Dia lah kacau rumah tangga saya sampai goyang. Tak habis-habis lagi. Dia. Sampai dia boleh buat lagu. Lagu tajuk dia. Dia punya tak puas hati. Dia berzikir dengan lagu dia. Tuan-tuan, orang ni tak boleh keluar daripada ujian. Tak mungkin. Dia datang sebagai penyebab, tak apa. Dia rosak rumah tangga kita. Mungkin bukan jodoh kita. Okay. Tak apalah, dia ambil lah. Dah jodoh dia. Kita dah stop. Dia mungkin dah bina rumah tangga dengan baik dan dia bahagia. Okay. Tak, saya tetap nak marah dia. Ustaz. Dia telah rosakkan rumah tangga saya. Saya kata boleh kita nak salahkan dengan tujuan untuk beritahu kesalahan secara agama. Tapi benda tu dah berlaku. Dan orang ni misalnya dia dah kahwin dah. Dengan pilihan dia dah kahwin. Dia rasa bahagia. Sampai ke anak cucu. Kita ni bertongkak lagi. Tak marah lagi. Dia lah gampah. Tak boleh nak move on kata orang sekarang. Tak boleh move on. Kata tak, saya terima dah bukan jodoh saya. Dah dia nak sangat waktu saya tak kata apa. Misalnya, dia tahu orang tu salah. Ya salah. Tapi menyalahkan. Tentang antara menyalahkan dengan salah satu benda yang perlu kita bezakan. Salah dengan maksud kita lihat, ini dia punya sebab asas dia. Tapi menyalahkan berterusan tak boleh. Inilah takdir, jalan takdirnya. Kemudian apa patut saya buat? Saya doa pada Allah. Doa. Moga Allah ganti saya lebih baik. Moga sekian-sekian. Akhirnya Allah mendatangkan kita jauh lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Sebab apa pun nikmat yang ada di sisi kita, bukan itu yang terbaik di tangan kita. Bukan. Allah boleh ganti-gantikan sehingga dia menjadi lebih terbaik pada tangan kita. Jadi selalu kita ingat apa yang disebut oleh para ulama. Bila kita diuji dengan satu ujian, maka lihat 3 perkara ini. Belajar terima, tidak menyalahkan Allah atau wasangka buruk pada Allah. Kerana kata Abu Darda Allah Ta'ala, bila dia menentukan sesuatu pada kita, Allah suka kita redha dengan benda itu. Dan yang kedua, kita katakan jangan terlalu salahkan orang. Jangan salah dia. Saya bisnes bengkak, dia lah bomoh. Dia lah bukan cerita dia bomoh. Kalau betul bijak dia bomoh, suruhlah dia bomoh iPhone ke, dia bomoh syarikat Yahudi ke, biar bengkak. Dia pun dapat besar pahala. Tak boleh, tak berjaya dia buat. Kenapa? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi benda tu, jangan kita over sangat menyalahkan dia. Kerana dia lah start bisnes saya bengkak. Kalau tak dia, bisnes saya maju. Dia ke maju. Kalau dia tak ada, apakah dia maju kita? Ramai orang tak ada pada pendekin ni, dia sama juga tak maju juga. Sebab tu jangan letak sangat kesalahan tu pada orang. Jangan terlalu. Si salah suami saya lah Ustaz. Kita marah. Ini salah bini saya lah. Ini salah pak mentua saya lah. Kita meletakkan, kita tahu orang yang lemah, dia akan sentiasa meletakkan kesalahan pada orang. Dan dia tak boleh keluar daripada benda tu. Sebab dia lemah, dia tak kuat. Tapi orang kuat, dia tak akan meletakkan kesalahan pada orang lain secara sempurna. Kerana pada apa yang berlaku ada kesalahannya. Betul, apa pun berlaku, di sebalik kita cerita ada salah orang pada benda yang berlaku, sebenarnya pada diri kita itu lebih banyak kesalahan. Musuh kita salah, ya, memang itu kerja musuh. Tapi salah kita terlalu cuai sehingga musuh dapat ambil kesempatan. Itu yang salah kita. Salah kita, ya, kita salahkan Yahudi, betul.
Tapi kita lebih salah kerana kita tak bersatu. Bagaimana kita nak baiki diri kita? Dengan apa yang kita baiki, kita boleh kalahkan musuh. Menyalahkan musuh tidak memberikan satu laluan untuk kita menang. Mereka melihat mana kesalahan kita pula. Mungkin kita ni tidak mengambil cakna tentang bagaimana penipuan-penipuan musuh kita. Strategi yang panjang. Mereka kuasai satu persatu. Politik mereka kuasai, ekonomi kita mereka kuasai. Itu masih cerita hal lain. Malah peduli bab politik, malah peduli bab ekonomi. Akhirnya bila berlaku, kita lihat perancangan mereka dah buat. Kita tak buat apa-apa. Maka kesilapannya pada kita. Untuk kita bangkit, memperbetulkannya. Ini asas kita. Menurut Abdul Rahman Ad-Darani, bila hamba meninggalkan syahwat, maka dia adalah orang yang redha. Baik, di antara tanda orang redha secara umum, ditinggalkan kemauan syahwat dengan ikut syariat. Kata Imam Nas Abazi, barang siapa yang ingin sampai ke tempat redha, maka kerjakan apa yang dijadikan oleh Allah. Ini apa yang diperintahkan oleh Allah. Redha, kata Abdullah bin Khafif, terbahagi dua. Pertama, redha dengan Allah. Ar-ridha billah. Yang kedua, redha dengan Allah, kepada Allah. Ar-ridha anillah. Yang dimaksudkan redha dengan Allah, memikirkan dan merenungkannya. Mudabbir. Yang dimaksudkan redha kepadanya adalah melaksanakan apa yang diputuskan. Baik. Redha ada dua. Pertama dipanggil ar-ridha billah dan ar-ridha anillah. Saya nak terjemah lebih mudah dipahami insya-Allah. Ar-ridha billah, kita tahu Allah mentakdirkan semua ini. Itu ridha billah. Ar-ridha anillah, bila berlaku benda yang ditakdirkan, maka kita redha. Tadi saya tahu Allah yang takdirkan makan minum saya, Allah takdirkan rezeki saya, Allah takdirkan hidup saya, mati saya. Itu pengetahuan umum saya. Ini panggil redha dengan Allah. Dan bila berlaku apa yang berlaku, maka Allah tetapkan saya umur banyak ni. Allah tetapkan kesihatan saya setakat ni. Maka bila berlaku, maka saya ar-ridha anillah, saya redha dengan Allah. Sebelum berlaku saya redha, ini semua ketentuan Allah. Lepas tu kita daripada awal bercakap jodoh, maut, siang-siang tangan Allah. Mana kita dah ada asas redha. Kata ni anak orang ni kahwin siapa? Ni jodoh-jodoh kan, ini ketentuan Allah. Kita dah tak prepare dah ni. Anak kita umur 30 ke nak kahwin 40, kita pun tak tahu. Tapi kita tahu ini ketentuan Allah. Anak kita tak kerja buat lagi ni, kalau universiti. Dan macam mana tak buat kerja? Yalah. Kita ni usaha-usaha apa pun takdir Allah. Kita dah terima. Dia panggil redha billah. Secara ilmu kita dah tahu pekerjaan anak kita Allah tentukan. Dia dah umur 20-22, kita tak bimbang. Sampai masa ustaz dia dapat kerja insya-Allah. Tengok usaha lah ni. Kita tenang kerana kita tahu setiap benda tu dalam takdir Allah. Kemudian bila berlaku takdir Allah, anak kita pun dapat kerja. Yang dapat kerja tu ada kerja yang kita suka, ada yang tak suka. Kerjanya menjauh daripada kita. Mungkin kita tak suka. Kita harap dia dapat kerja sebelah rumah aja. Tapi rezeki dia jauh. Lalu kita redha. Mungkin takdir Allah. Ada benda yang Allah nak beri pada dia. Mungkin Allah nak beri dia pekerjaan dan Allah nak beri dia jodoh sekali di tempat yang dia bekerja. Mungkin. Dan kita tak tahu. Kita redha, dia redha. Maka ini maksud ar-ridha billah dan ar-ridha anillah. Itu redha pada setiap benda yang berlaku, Tuhanlah yang takbir. Yang kedua ialah bila ia berlaku dan telah berlaku, saya menerima apa yang Allah takdir. Kata ini jiwa redha yang menjadikan manusia. Kita semua tenang dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Sebab kita dah kata asas apa yang Allah tentukan pada kita tu baik. Tapi mata hati kita, mata akal kita, mata otak kita, semua ini terbatas. Kita banyak mana perkara yang kita kata baik sesudah 20 tahun, tiba 30 tahun. Sebab kita bukanlah cerdik sangat. Cerdik sangat kita. Nak nilai benda tu baik, bukan cerita kerja 1 hari, 2 hari. Kadang-kadang selepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, baru kita kata baik. Kadang-kadang sesudah hilang benda tu puluhan tahun, baru kita kata baik dia ni. Ni kalau ada bagus. Dulu waktu ada kita kata tak bagus. Akhirnya last kita nampak bagus. Begitu jahilnya kita terhadap sesuatu. Betul tuan-tuan. Daripada kita tunjuk bodoh kita ni. Baik kita tunjuk cerdik kita dengan menyerahkan urusan kepada Allah. Apa pun berlaku baik insya-Allah.
Kita suka tak suka, baik. Kerana kita tidak mampu. Saya, tuan-tuan tak mampu menilai sesuatu itu baik hari ini. Untuk dia kekal baik esok, lusa. Takat ni okey lah. Mudah-mudahan macam tu. Akan datang Allah SWT. Tidak tahu. Ini urusan takdir Allah. Tapi saya yakin Allah tidak takdirkan melainkan yang baik. Di situ tuan-tuan kita akan dapat kenikmatan, kebahagiaan yang sebenar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.